Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda seorang sahabat yang namanya kita semua tahu dan kisah dia sebahagian kita mungkin tahu, mungkin tak tahu. Tapi kalau berdasarkan namanya itu sahaja, melihat apa yang berlaku sekarang di Gaza, agaknya semua orang tahu, iaitu tentang Abu Ubaidah. Tetapi kita bukan cerita tentang Abu Ubaidah di Gaza. Kita nak cerita tentang Abu Ubaidah dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya the original Abu Ubaidah ataupun nama penuhnya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau disuruh oleh baginda SAW untuk menjalankan satu ekspedisi. Ekspedisi ini ataupun kita katakan operasi ini adalah bertujuan untuk meninjau pergerakan qafilah ataupun kenderaan-kenderaan pihak Quraisy dari Mekah yang mana mereka ini membawa barangan-barangan perniagaan. Dan laluan yang dilalui oleh pihak Quraisy tersebut akan melalui di satu tempat yang dinamakan sebagai Saiful Al-Bahr, satu tempat yang berdekatan dengan laut. Dan tempat itulah yang diarahkan oleh Rasulullah SAW terhadap Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama 300 orang lagi yang akan mengikuti operasi ini. Jadi operasi ini mudah sahaja. Abu Ubaidah kena pergi Saiful Bahr dan bersamanya 300 orang dan tinjau kawasan di sana ada ke tidak kenderaan-kenderaan musuh yang membawa barangan-barangan perniagaan. Sebab operasi ini adalah bertujuan untuk menyekat ekonomi musuh. Dan ia berlaku pada tahun 6 Hijrah. Jadi kita masuk pada operasi ini. Bunyi ini sangat mudah, tetapi perjalanannya amatlah jauh dan kadang itu juga menyebabkan umat Islam menghadapi cabaran yang amat besar. Sebab apa? Sebab umat Islam tidak begitu mewah lagi ketika itu. Mereka tiada bekalan makanan yang banyak dan begitu jugalah dengan air. Ini menyebabkan perjalanan mereka amat-amat susah. Dan saya akan terangkan bagaimana. Jadi bermulalah perjalanan Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama 300 orang lagi. Pertama, Abu Ubaidah hanya ada satu guni kurma sahaja. Dan satu guni inilah yang akan menjadi bekalan makanan untuk Abu Ubaidah dan juga para sahabat yang seramai 300 orang itu. Jadi pada fasa yang pertama dalam perjalanan mereka ini, Abu Ubaidah memberikan kepada setiap seorang sahabat hanya sengganggam kurma sahaja untuk menjadi makanan sehari. Itu fasa yang pertama. Jadi tak ada isu. Memang agak banyaklah berbanding fasa-fasa yang akan datang. Namun berlalunya beberapa hari selepas itu, bekalan kurma semakin berkurang. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah terpaksa memberikan setiap seorang hanya 3 biji kurma sahaja untuk dijadikan sebagai makanan bagi sehari. Untuk dijadikan makanan seharian. Disebabkan bekalan makanan kurma berkurang, Abu Ubaidah terpaksa mengurangkan kadar biji kurma kepada setiap rakan pasukan bersama beliau. Jadi daripada segenggam terpaksa dikurangkan kepada 3 biji kurma sahaja. Namun hari demi hari perjalanan diteruskan, bekalan makanan semakin berkurang. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah selepas itu adalah lebih teruk. Kerana apa? Kerana itulah yang harus dilakukan bagi memastikan setiap daripada rakan pasukan yang bersama beliau mempunyai tenaga dan kekuatan bagi meneruskan perjalanan. Maka setiap seorang untuk sehari hanya mendapat sebiji kurma sahaja. Dan kurma ini, macam mana cara makan dia, ini diceritakan dalam sumber. Mereka terpaksa isap kurma tersebut, kemudian minum air. Cara begitulah para sahabat terpaksa menjalankan kehidupan mereka. Dengan cara menyedut, kemudian minum air. Sebanyak 3 kali. Sebab 3 kali makan lah sepanjang perjalanan. Jadi itu fasa yang agak teruk. Kemudian hari demi hari berlalu, fasa selepas itu lagi teruk. Bekalan makanan amatlah kurang. Jadi sebiji kurma terpaksa berkongsi seramai 3 orang rakan pasukan. So, daripada segenggam, 3 biji, sebiji, menjadi sebiji 3 orang. Maksudnya 1/3 sahaja setiap seorang daripada pasukan Abu Ubaidah. Jadi, perjalanan harus diteruskan. Sebab ini adalah untuk kebaikan agama, untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW dan umat sendiri. Dan inilah harga yang dibayar oleh para sahabat bagi menjaga agama ini, bagi menjaga umat ini. Amat susah. Jadi, apabila kita melihat apa yang berlaku di Gaza hari ini, memang sama seperti apa yang berlaku sekarang ini dalam kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Di mana penduduk Gaza hari ini mereka amat kekurangan makanan. Itu penduduk Gaza yang berada di atas tanah. Bagaimana dengan pejuang-pejuang yang berada di bawah tanah? Mereka ini sudah 6 bulan lebih tak keluar daripada tanah.
sepanjang pengetahuan kita lah. Mungkin mereka ada keluar sekejap ambil makanan, tak tahulah kan. Tetapi makanan memang tidak ada. Jadi adakah mereka mau kalah? Tidak. Mereka teruskan juga perjuangan Abu Ubaidah di Gaza itu. Jadi sama juga Abu Ubaidah dalam kisah sahabat ini. Namun apabila mereka sampai sahaja di tempat yang mereka tujui, iaitu Saiful Bahr, makanan dah habis. Memang total out kurma. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka terpaksa makan daun-daun daripada pokok yang ada di padang Sahara. Daun-daun kering. Dan diceritakan dalam sumber-sumber bahawa sebahagian pada mereka sampai berdarah disebabkan daun ini mungkin berduri ataupun tak sesuai untuk dimakan. Jadi sebahagian pada mereka terpaksa minum air, kumur-kumurkan dulu bersama dengan daun itu, barulah ditelan. Dan begitulah mereka meneruskan kehidupan mereka dalam meneruskan operasi ini. Jadi melihatkan keadaan yang amat teruk ini, salah seorang sahabat daripada 300 orang rakan pasukan Abu Ubaidah, iaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia adalah seorang dermawan dan bapa ni juga adalah toke kurma dekat Madinah. Jadi apa yang dia buat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh bapa dia nanti. Kita akan cerita tentang dia dekat akhir kisah ni. Sebab apa yang dia buat ini memang agak besar dan agak menakjubkan. Bagaimana dia terpaksa pergi ke satu perkampungan, iaitu perkampungan Al-Juhainah. Penduduknya telah pun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini adalah sebahagian daripada rakan pasukan umat Islam ketika itu. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini pergi ke kampung tersebut dan dia tanya kepada penduduk kampung tersebut, siapakah mahu jualkan kepada aku unta-unta? Aku akan bayar dengan harga kurma yang mana aku akan bagi selepas aku balik ke Madinah nanti. Penduduk di kabilah Al-Juhainah ini mendengar seruan itu dan datanglah salah seorang daripada pemilik unta-unta. Dan dia datang kepada Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kau ni siapa? Aku setuju dan aku dengar apa yang kau cakap. Qais bin Ubadah dia kata, aku adalah anak Ubadah. Jadi dia pun terkejut sebab memang bapa dia dikenali dan dipercayai. Maka dia pun jual lah sebanyak 11 ekor unta kepada sahabat tersebut. Maka sahabat ini, dia seperti yang saya katakan tadi, dia tak dapat bayar dulu sebab memang dalam operasi ni dia tinggalkan harta-harta dia tak ada duit. So apa pun tak nak bagi, melainkan dia berikan janji kepada peniaga unta tersebut bahawa dia akan bayar kurma-kurma yang berkualiti daripada Madinah. Jadi berlakulah akad dan berlakulah jual beli. Jadi 11 ekor unta ini akan diberikan kepada rakan pasukan Abu Ubaidah Al-Jarrah bagi meneruskan operasi ini. Tetapi dia punya akad itu tak smooth seperti mana yang diceritakan. Ketika mana Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini sedang berurusan dengan peniaga tersebut, beliau meminta salah seorang sahabat untuk menjadi saksi. Maka datanglah Omar untuk menjadi saksi. Tetapi Omar menolak akad ini sebab dia rasa tak mungkin berlaku sebab Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini dia bukan beli dengan harta dia. Bahkan dia bukan berhutang dengan harta dia. Dia berhutang dengan harta bapa dia. Macam mana kalau bapa dia tolak? Tapi Qais bin Ubadah ini dia balas balik. Dia kata bapa aku adalah orang yang suka menderma. Bapa aku adalah orang yang suka menolong orang yang susah, orang yang dalam kelaparan. Dia mesti akan membantu aku dan dia mesti bersetuju apa yang aku lakukan. Maka perjanjian ataupun urusan niaga tersebut diteruskan. Maka perjalanan mereka diteruskan. Pada fasa pertama, selepas selesainya urus niaga tersebut, Qais bin Ubadah dia menyembelih sebanyak 3 ekor unta untuk diberi makan kepada 300 orang sahabat. Kemudian perjalanan diteruskan lagi untuk sampai ke kawasan yang betul-betul mereka mahu sampai. 3 ekor lagi unta disembelih untuk 300 sahabat yang ada dalam operasi ini. Hari demi hari berlalu, 3 ekor unta lagi disembelih bagi untuk diberi makan kepada para sahabat yang lain. Dan tinggal lagi 2 ekor unta. Dan hari demi hari berlalu, para sahabat pun dah mula rasa lapar. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini mahu sembelih lagi 2 ekor unta, tapi dihalang oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab Abu Ubaidah kata, aku masih meragui bahawa bapa engkau akan setuju dengan apa yang kau buat sekarang ini. Why not kalau kita simpan 2 ekor unta ini, entah-entah ayah kau tak setuju, paling kuranglah unta yang telah disembelih. Kita boleh pulangkan dengan 2 ekor unta lagi, sebahagian kita boleh bayar kan. Jadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni dah terangkan bahawa bapa dia memang orang yang pemurah, orang yang baik, suka tolong orang kan. Tapi sebabkan inilah disiplin pada sahabat. Dia tak boleh nak suka hati lawan dia punya ketua operasi. Ini adalah disiplin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Qais bin Sa'ad bin Ubadah akhirnya akur dengan perintah Abu Ubaidah, maka mereka simpanlah 2 ekor unta tersebut dalam perjalanan mereka. Jadi mereka teruskan perjalanan, sebenarnya belum sampai lagi betul-betul kawasan yang mereka nak tuju tersebut. Tapi perut mereka dah lapar, maka mereka terpaksalah makan daun-daun di pokok yang ada dekat perjalanan mereka. Namun apabila mereka sampai sahaja di pantai, yang mana pantai tersebut berada di dalam kawasan Saiful Bahar, iaitu tempat yang mereka tujui, dan itu jugalah tempat laluan yang dikatakan bahawa itulah tempat laluan kenderaan-kenderaan musuh yang bawa barang-barang niaga. Mereka bermalam kat situ, kemudian pada keesokan harinya berlakulah satu karamah ataupun satu perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, para awliya, yang mana Allah pilih mereka ini disebabkan amalan soleh yang mereka lakukan. Mereka bangun pada tidur, mereka nampak satu bukit yang amat tinggi dekat kawasan pantai. Mereka pun bertanya pada diri mereka, ini bukit ke, gunung ke, padang pasir ke apa ni? Kemudian mereka pun pusing. Rupa-rupanya mereka ketahui bahawa hadzal hutul umbur, inilah ikan paus yang datangnya daripada laut, terdampar dekat pantai. Jadi mereka ini tak pernah tengok ikan paus sebesar itu, amat besar. Dia diceritakan bahawa apabila Abu Ubaidah masuk di kawasan mata ikan paus tu, apabila dah kering, dah tak ada mata tu, 13 orang masuk ke dalam soket mata ikan paus tersebut kan. Jadi sangat besar. Namun satu benda yang dalam kepala diorang yang mereka fikir bila mereka nampak ikan paus tu apa dia? Mereka nak makan ke tak ikan paus ni? Sebab kadang mereka amat lapar. Dan itu pula adalah kawasan laluan kenderaan musuh. Kalau musuh datang menyerang mereka, dalam keadaan mereka sangat lapar, mesti diorang akan kalah. Jadi Abu Ubaidah kata, pada awalnya dia kata, la ta'kulu minhu, jangan makan. Sebab dia rasa itu adalah bangkai. Jadi bangkai pada asasnya tak boleh nak dimakan. Namun disebabkan dia tengok para sahabat, situasi pula dalam keadaan perang, perut pun dah lapar. Jadi mereka ini mutarrun dalam bahasa Arab. Iaitu mereka ini dah terpaksa, dah keadaan amat-amat di hujung tuan tanduk. Jadi memang kena makan juga. Dalam disiplin Islam pun, dalam syariat Islamiah pun, kalau dah keadaan lapar, babi pun boleh makan kan, sekiranya dah tak ada makanan yang lain. Jadi Abu Ubaidah pun kata disebabkan terpaksa, maka mereka pun makanlah daging ikan paus tersebut. Dan benda ini merupakan peluang baik bagi umat Islam. Sebab apa? Mereka dapat menjadikan ikan paus yang terdampar itu sebagai bekalan makanan selama sebulan. Jadi mereka makanlah ikan paus itu, ada yang rebus, ada yang bakar dan sebagainya. Nak ceritanya betapa besarnya ikan paus ini, apabila dia dah kering, maksudnya daging-daging pun dah banyak habis, tinggal tulang yang terdampar, yang berdiri dekat atas pasir kan. Jadi Abu Ubaidah, dia minta sahabat yang paling tinggi untuk menaiki unta dan masuk di bawah tulang tersebut kan. Jadi siapa yang paling tinggi? Nak jadi cerita yang paling tinggi juga adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan dia naik unta dia, dia bawa masuk bawah tulang tu, dia tak tunduk pun. Nak cerita betapa besarnya ikan paus ini. Maka berlalulah sebulan tempoh mereka berada di lokasi laluan kenderaan musuh dan mereka mendapati bahawa tidak ada satu kenderaan pun yang lalu. Tidak ada seorang musuh pun yang lalu. Maka selesailah mereka punya tugasan operasi, maka mereka baliklah ke Madinah. Dan mereka balik ke Madinah, nak jadi cerita, mereka pun bungkuslah sikit daging-daging ikan paus ni supaya diberikan kepada mereka yang berada di Madinah. Apabila mereka sampai di Madinah, mereka pun ceritakanlah benda ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul tanya, ada bawa balik sikit tak? Maka mereka bagilah daging ikan paus yang mereka dah rebus dan mereka bawa balik. Dan Rasulullah makan. Apabila Rasulullah makan, dia menunjukkan bahawa daging ikan paus ataupun mana-mana ikan yang berada di laut boleh dimakan. Walaupun statusnya telah bertukar sebagai bangkai. Sebab bila Rasulullah makan, Rasulullah bukannya terdesak. Rasulullah berada di Madinah, ada sahaja makanan kan. Jadi ini menunjukkan bahawa hukum fiqh menunjukkan bahawa boleh untuk makan makanan daripada laut walaupun haiwannya itu telah pun menjadi bangkai. Cerita tentang Qais bin Ubadah. Jadi dia jumpa dengan bapak dia. Dan dia cerita keadaan umat Islam yang terlibat dalam operasi tersebut. Lapar, tak ada makanan, terpaksa makan daun. Jadi dia cerita, dia terpaksa berhutang dengan satu kabilah Juhainah dan dia berhutang sebanyak 11 ekor unta, kemudian atas nama kebun kita, iaitu kebun bapak dia lah. Kemudian bapak dia, "Madza fa'alt?" Apa yang kau buat lepas tu? "Aku sembelih 3 ekor unta." Okey, betul. Ahsan, asabta, betul. Apa yang kau buat ni? Kemudian, "Madza fa'alt?" Apa yang kau buat lagi? "Aku sembelih lagi 3 ekor." Selepas berlalunya berapa hari. Sampailah hari yang berikutnya, itu dah selesai 9 ekor lagi telah disembelih, berbaki 2 ekor lagi. Jadi bapak tanya, apa lagi kau buat dengan 2 ekor lagi? Kemudian aku kata, Qais bin Ubadah dia kata, aku terpaksa simpan 2 ekor ni sebab Abu Ubaidah larang aku untuk sembelih sebab kemungkinan kau saya tak setuju apa yang kau buat. Dan
Ayah dia terkejut. Sebenarnya dia setuju je, tapi dia terkejut sebab anak dia tu begitu akur dengan perintah ketua operasi iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Perbualan ini dan dialog ini pun didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju apa yang dilakukan oleh Qais bin Ubadah. Antara pengajaran yang penting kita dapat daripada peristiwa ini adalah walaupun mereka ini para sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah salah seorang daripada mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijanjikan untuk masuk syurga, pun menjalani kehidupan yang amat susah sampai kan sehari terpaksa berkongsi sebiji kurma seramai 3 orang, terpaksa makan makanan daun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang soleh, wali Allah. Bagaimana pula dengan kita ni kan? Mestilah kita kena lalui ujian lagi teruk sebab kita ni ada dosa, ada masalah yang kita lakukan yang mana kita perlukan penghapusan dosa dan kita perlukan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mesti lalui pelbagai ujian. Apa yang dilakukan, apa yang dilalui oleh penduduk Gaza pada hari ini, itulah yang dilalui oleh para pejuang-pejuang Islam sepanjang zaman. Kelaparan, kemusnahan, yang memerlukan kesabaran yang tinggi, redha yang tinggi dan sebagainya. Antara pengajaran juga yang kita dapat daripada kisah ini adalah perlunya dalam kalangan umat ini orang yang kaya raya. Jadi Sa'ad bin Ubadah selepas dia tahu anak dia hutang atas nama dia, bagi 4 ladang kurma, maksudnya kamiyah, maksudnya bilangan kurma tu daripada 4 ladang kurma kepada peniaga daripada Juhaini tu. Nak cerita kan, ini adalah mukafa'ah, ini adalah hadiah lebih daripada apa yang sepatutnya kan. Tapi nak berlaku benda ni, kita perlukan somebody yang kaya dalam kalangan umat ini. Jadi untuk memenangkan Palestin, untuk memenangkan umat ini, memang nak tak nak, kena ada orang yang kaya raya. Kena ada orang yang berduit. Dan dia bukanlah satu benda yang negatif, bahkan dipuji oleh Islam. Dan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang kaya. Sahabat pun adalah orang yang kaya. Dan beginilah sejarah umat Islam. Dan inilah kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jangan lupa untuk follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.